Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ada satu riwayat hadis, Allahumma ja'alni saghiran fi 'aini. Ya Allah, jadikan aku kecil pada pandangan mataku, kabiran fi a'yunin nas, besar pada pandangan orang lain, orang ramai. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, ketika diziarahi ketika bertemu dengan diziarahi oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, kata Abul Abbas Mursi kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa khabar? Lalu jawab dia, saya berada dalam keadaan sedih. Apabila dia jawab, saya ana mahmum, saya sedih, maka katalah Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, al-'abdu ala arba'ati ahwalin la khamisa laha. Seorang hamba itu berada dalam 4 keadaan dan tidak jadi 5. Apabila anda salah satu daripada 4 keadaan itu, atau 2 daripada 4 keadaan itu, hendaklah anda mengetahui tuntutan Allah kepada anda. Jadi kita jumpa 24 jam setiap hari, pagi ke petang ke malam ke, atau kita berada di sebarang tempat, di rumah ke, di kedai ke, di pasar ke, di masjid ke, di padang bola ke, di stadium ke. Setiap tempat yang kita hadir dan setiap masa yang kita temui, kita mesti memperolehi 2 daripada 4 sifat. Dan kita kena tahu apa Allah nak kita buat ketika kita berada dalam 2 daripada 4 sifat itu. Apa dia 4 sifat itu? Yang pertama nikmat, yang kedua bala, yang ketiga taat, yang keempat dosa, maksiat. Jadi kita orang manusia ni duduk dalam nikmat atau duduk dalam bala. Kita dapat sesuatu yang kita suka, dapat nikmat. Dapat sesuatu kita tak suka, dapat bala, dapat musibah, dapat ujian. Dulu 2 tahun lepas kita boleh pergi sana pergi sini, tak ada siapa sekat, tak ada kena pakai purdah apa semua lah, pakai purdah ni. Dulu tak ada Covid, kita duduk dalam nikmat lah. Duduk dalam Covid, kita duduk dalam bala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ad-dahru yawmani, yawmun laka wa yawmun alaika. Sepanjang masa yang kamu jumpa tu 2 hari. Satu hari kamu suka, satu hari kamu sedih. Sihat, suka. Sakit, sedih. Masa ni kita suka bila kita dapat sesuatu yang menggembirakan. Masa ni kita sedih bila kita dapat sesuatu yang menyedihkan. Dan kesukaan kita itu ada berbentuk datang daripada perasaan, ada berbentuk datang daripada akal. Akal yang waras, akal yang sempurna. Kita suka makan sedap, makanan yang sedap kita suka makan. Binatang pun suka makan makanan yang sedap, orang kafir pun suka makan makanan yang sedap. Kerana memakan makanan yang sedap itu datang daripada perasaan suka yang berpunca daripada hati dan perasaan dan tabiat. Nama dia al-hubbu al-qalbi. Kasih cinta yang datang daripada tabiat hati manusia. Satu lagi, al-hubbul aqli. Suka yang datang disebabkan akal yang waras, akal yang baik, akal yang sempurna. Hati tak suka, tapi akal yang betul suka, bercanggah dengan hati. Contoh ubat yang rasanya pahit, kita bagi kat budak jajah satu makanan yang pahit, dia marah ke tak? Dia nak cikelat, kita beli cikelat pahit, dia marah kita. Cikelat dulunya manis, apa-apa bagi cikelat pahit berdengung.
Tabiat dia tak suka lah. Saya nak makan satu makanan yang manis, kita suruh dia akak serudun, kena tu dia marah hari dah. Anak akak serudun ni baik berdengung. Satu lagi dia kata daun cerita baik, kita tak cerita. Benda baik ni kita tak suka, kita suka hak manis, kita suka yang sedap. Tiba-tiba akal kata walaupun benda ni baik, akang kena suka kerana baik ini membawa kepada kebaikan. Dan siapa buat kebaikan, baiknya ubat membawa kepada kesembuhan. Jadi kita suka makan makanan yang sedap. Disebut tabiat al-hubbul qalbi, kesukaan dalam hati. Ada al-hubbul aqli, kesukaan disebabkan oleh akal yang waras, akal yang baik, memaksa kita suka benda yang pada zahirnya buruk, pada rasanya tak elok, tapi di sebalik tak elok itu ada keelokan yang mendatang setelah itu, iaitu kesembuhan daripada sakit. Sebab saya telan ubat yang baik, supaya kamu telan ubat baik pagi, tengah hari, malam, 2 hari makan ubat, 3 hari makan ubat. Sakit kepala kamu rasa, sakit perut kamu rasa, sakit gigi kamu rasa hilang. Jadi sabarnya pesakit memakan ubat untuk menghilangkan pesakit. Kalau penyakit kalau tak hilang pun paling kurang tak teruk daripada tu, dapat bertahan daripada teruk. Sebab orang ni kalau sakit teruk, nak buat apa pun susah. Nak semayang pun susah, nak makan pun susah, nak bersembang pun susah, nak menyawa pun susah. Kadang kita silap makan, kita makanan yang tak sesuai dengan kita tak sedap duduk. Maka kita makan ubat untuk menyembuhkan penyakit atau untuk mengawal diri kita daripada semakin teruk sakit itu. Di segi zahirnya ubat itu kita tak suka, rasa pahit banyak pula, tapi sebab sukanya pesakit kepada ubat bukan kerana pahit yang ada di ubat, tetapi kerana kesembuhan di sebalik ubat yang pahit itu. Yang ni nama dia al-hubbul aqli, kasih kerana akal kita fikir hak sebaliknya, akal kita tahu kecerdikan yang kita miliki, kita melihat kepada hasil setelah itu. Teruknya seorang pelajar baca buku kerana hasilnya cemerlang dalam peperiksaan. Dia tak suka baca buku, tapi selepas dia boleh jawab dalam peperiksaan dapat cemerlang, baru dia tahu hak dia tak suka tu sebenarnya ada kebaikan. Seperti budak tak suka ubat, pak dia paksa juga makan ubat, mak dia paksa juga makan ubat. Dia kena demam umur 6 tahun, 5 tahun, tak mau makan ubat, baik nak telan pun tak boleh, mak dia buh dalam pisang, paksa beri dia makan. Maka kasih kita kepada makanan yang sedap itu kerana datang daripada hati dan perasaan. Sama kita dengan orang lain. Kasih seorang pesakit kepada ubat yang pahit bukan daripada perasaan. Perasaan tak suka benda pahit, perasaan suka benda manis. Tapi dia makan juga ubat yang pahit kerana akal dia kata zahirnya pahit, di sebalik pahit itu ada kesembuhan. Man lam yasbir ala mararatid dawa lam yanal halawat asy-syifa. Siapa tak sabar makan ubat pahit, dia tak akan menikmati kemanisan sihat. Siapa yang tak sanggup pandang, dia payah nak lega, payah nak boleh stabil penyakit dia. Jadi kita sabar dalam pantang, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan. Kerana kalau kita makan langgar pantang itu, penyakit kita main balik, tidak pun teruk lagi. Maka kasihnya orang beriman kepada Islam, kerana Islam itu ada kesembuhan, ada al-afiyah, kesejahteraan dunia akhirat. Kasihnya orang yang beriman dan muslim kepada sembahyang, puasa, zakat, haji, kasihnya kepada baca Quran, kasih kepada mengaji, kasih kepada zikrullah,
kasih kepada qiyamul lail, kasih kepada amal kebajikan yang baik, kasih kepada sedekah. Kesemuanya itu susah, pahit, nak buat teruk. Tapi oleh kerana kita mengaji, akal kita hajar, hang kena kasih benda-benda lagu ni, kerana hak ni menyebabkan hang dapat kemanisan sihat. Sihat roh, sihat jiwa, sihat dunia, sihat akhirat. Maka kita kena kasih benda Allah kasih, walaupun zahirnya teruk. Ngaji teruk, semayang teruk, sedekah pun susah, musibah pun susah. Zahirnya kita tak suka musibah, tapi musibah yang kena tu seperti ubat yang pahit. Syekh Syarawi rahimahullah buat contoh. Dia kata kalau kita ni jadi tukang kayu, kita pergi tebang pokok, ataupun kita pergi beli papan, kita pergi beli kayu. Kayu kita balik main rumah kita. Kayu yang kita beli tu harga murah. Papan kita beli tu harga murah. Sampai di rumah, kita gaji pula papan tu. Papan nak panjang elok-elok, kita gaji. Kalau jenis pokok, kita ketam pula. Kita perosak dia daripada pokok asal diketam jadi sama, daripada kayu panjang dipotong menjadi sekerat. Lepas tu paku pula dah lah kerat, hentam dengan bertun dengan paku pula. Maka di segi zahir nampak macam merosakkan hak asal. Hak asal pokok merosak bagi jadi papan. Hak asal papan kayu kerat dua bagi jadi pendek. Lepas tu paku pula, sebelum dia nak jadi meja, nak jadi kerusi, nak jadi pintu, dia kena hentam dulu dengan tuan tu. Kena kerat dulu, kena ketam dulu, kena paku dulu, kena tonyoh dulu. Bila jadi meja, naik harga. Tadi kayu murah, bila jadi meja harga dia sekian. Ni tak tahu berapa ratus ni lebih, tak tahu ribu apa. Sebelum nak jadi meja ni, masa papan jual dengan harga ni, mana nak aku? Aku jual kat hang papan ni dengan harga RM500. Orang tak beli. Tapi kalau jual meja ni harga RM500, orang beli. Sebelum nak jadi meja yang berharga, dia merupakan kayu biasa yang dipotong, yang diketam, yang ditonyoh, macam-macam. Yang dikatok dengan paku, yang ditikam dengan paku, yang dikatok dengan bertut. Sehingga bila bercantum, dibubur cat, baru jadi elok. Orang tak kata pemilik papan tu kerat papan tu kerana dia benci kepada papan, tapi dia nak naik harga papan tu sehingga menjadi pintu yang mahal, sehingga menjadi meja yang mahal. Maka kita ni milik Allah. Allah bagi ujian kat kita kerana dia bagi kita jadi mahal. Sebab itu bila seorang tu kena musibah dan ujian, apa dia baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita akan kembali. Bila kita milik dia, ikut suka dia nak buat apa-apa. Macam papan tu milik kita, ikut suka kita nak simpan saja kan, nak buat kerusi kan, nak buat meja kan, nak tahu dalam sungai kan. Tapi takkan seorang tuan yang bijak nak ambil beli papan pitau itu saja tak bermanfaat. Tentu dia beli papan ada tujuan. Tak ada tujuan membazir habis duit beli papan. Maka kita beli untuk kita buat meja, kita beli untuk kita buat dinding rumah, kita beli untuk kita buat pintu. Setelah jadi pintu, dia berharga. Orang suka kepada pintu. Sebab kalau tak tutup pintu, kawan masuk dalam rumah. Kalau tak ada meja, orang nak tulis, nak baca tak boleh atas meja. Bila ada meja, lebih berharga. Maka sebelum dia nak jadi meja, dia benda murah. Tapi setelah dia diproses, bertukar jadi meja, naik jadi mahal. Kita pun orang yang murah, nak jadi mahal, kena proses. Proses itu kadang-kadang menyakiti. Proses itu kadang-kadang demam, kadang-kadang susah hati, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang tidur tak lena, kadang-kadang penat. Hadis kata tidak ada seorang yang menghadapi kepenatan atau penyakit atau duka cita, melainkan semuanya itu menghapuskan dosa. Sehingga akan satu duri yang menusuknya akan menjadi kafarah
penghapus kepada dosa dia. Maka Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala kata, kasih itu dua jenis. Kasih kepada benda kita tak suka pada zahirnya, tetapi di sebalik tak suka itu ada kesukaan, yang tu kena pakai akal yang bijak. Kalau pakai perasaan saja kita tak mau, semayang kita tak mau, mengaji kita tak mau, kita duduk saja, nak menganggur saja, kerja pun tak mau. Kita suka kerja walaupun kerja tu teruk, orang meliga tepi jalan raya lah ni, tengok panas di orang mengaih hitam, orang mengaih ikan panas. Tapi panas ni aku tak suka, tapi di sebalik panas ni aku dapat menikmati ikan peri, tak kena beli pasal aku mengaih tu. Terus ambil simpan masak ataupun jual dapat duit. Maka kesusahan kita ketika mencari rezeki, ketika bekerja, terubat dengan akal kita memberitahu hang kerja, hang dapat hasil yang baik di sebalik kerja itu. Hang makan ubat yang baik di sebalik kepahitan ubat. Hang kena ujian dengan benda-benda hang tak suka. Bila kamu tak suka, kamu menghadapi ujian itu dengan tabah dan sabar, dengan beribadat, jaga ibadat, dengan jauhi dosa, maka orang itu akan mendapat darjat yang tinggi. Bila kita menghadapi kesusahan, jangan kita sabar saja, tapi kita kena usaha sama. Kata ulama, kemarin ada orang telefon dalam radio Kedah pukul 3 kemarin, dia kata kalau kita duduk dalam susah hati ataupun dalam musibah, bolehlah kita sabar saja ataupun kena usaha ikhtiar. Saya baca ayat Quran dalam surah Al-Baqarah 153. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan semayang. Sesungguhnya Allah itu beserta orang sabar. Jadi kita menghadapi sesuatu yang kita tak suka, kita kena sabar. Sabar itu bukan sabar saja, tapi kena semayang sama. Maksudnya jaga ibadat, jauhi dosa maksiat. Kalau duduk dalam musibah, duduk pulun program maksiat lagi, bukan nak mengusir musibah, mengundang bagi tambah lagi. Kalau duduk dalam masalah yang kita tak suka, kembali kepada Allah supaya musibah itu dihindarkan oleh Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya kita dengar pagi Jumaat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sesungguhnya kami akan merasakan akan mereka itu, akan mereka itu azab yang lebih dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali. Azab yang lebih dekat itu sebagian ulama mentafsirkan ialah penyakit-penyakit dan musibah-musibah keduniaan. Masaibud dunya wa asqamuha, musibah-musibah keduniaan dan penyakit-penyakit yang wujud di dunia ini. Ada orang sakit jantung, ada orang kecil manis, ada orang darah tinggi, ada orang menghadapi sesuatu yang tak suka, demam, sakit kepala, COVID-19, semua tu kita tak suka. Allah datangkan penyakit, musibah-musibah dunia dan penyakit-penyakit dunia. Mimma yubtala bihil abidu, yang diuji akan hamba-hamba dia. Kenyataan ini dalam tafsir Qurtubi. Hatta yarji'u, sehingga mereka kembali kepada Allah, supaya mereka bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Allah umai penyakit ni kita tak boleh nak hindar, maka kita kembali memperbetulkan hubungan kita dengan Allah, jauh dosa, bertaubat segera. Mudah-mudahan dengan banyak bertaubat Allah Ta'ala bantu dengan menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Dalam hadis Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di akhir kitab Al-Azkar.
Man lazima al-istighfara, barang siapa yang membiasakan memohon keampunan kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Nescaya Allah jadikan baginya daripada setiap kesempitan hidup itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, daripada setiap duka cita itu kelapangan. Rasa serabut dalam hati dapat tenang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah bagi rezeki dari sumber yang dia tak sangka. Siapa yang rajin beristighfar. Di samping kita istighfar dan taubat kepada Allah, program-program dosa kita tinggalkan, sama ada zahir ataupun batin, sebagaimana melaksanakan seruan Allah yang berbunyi wadharu zahiral ithmi wa batinah, naklah kamu semua meninggalkan dosa batin. Kita kena jaga ibadat. Wasta'inu bisabri wassalah, carilah pertolongan dengan cara bersifat sabar dan dengan cara melakukan sembahyang. Sembahyang fardu kena jaga, sembahyang sunat kena tambah. Kalau boleh sembahyang fardu tu berjemaah, kalau boleh di awal waktu. Mudah-mudahan lepas tu sembahyang hajat lagi. Jaga sembahyang, jaga sabar, jaga sembahyang. Ketika kamu sabar dan sembahyang, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya pertolongan Allah itu beserta dengan orang sabar. Ayat 153 surah Al-Baqarah ajak menghadapi sesuatu kita tak suka, minta Allah tolong kita dengan cara kita sembahyang, jaga sembahyang, yang kita sabar. Di samping kita baca doa. Oh, kita kalau baca doa nak Allah tu. Pagi ni kita tak menyuruh lagi, kita doa supaya kita menyuruh hari ni pri orang mantap. Kalau boleh sekali lepas hari kuliah subuh nampak terus nasi lemak percuma. Pasal kita doa supaya makan pri hari ni. Keluar-keluar tengok tak ada, kena bayar pula. Balik makan di rumah tu kena bayar. Kita kalau boleh nak doa supaya tiap-tiap pagi sarapan pagi pri akan tengah hari orang tak, kita tak bayar makan malam orang hendak. Semua nak pri lah. Kita nak murah rezeki, tak tahu hutang keliling pinggang. Kita kalau sakit nak lega lah tu, tambah sakit lagi ada. Bilangan COVID lah jenis yang kita nak turun cepat-cepat supaya hak kita masalah selesai. Tentu naik ke banyak. Dalam hadis dalam kitab depan saya ni, hadis tu kata, hadis riwayat Imam Ibn Abi Dunya, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan aw arada an yusaffiyahu sabba 'alaihi al-bala'a sabba." Apabila Allah kasihkan seorang hamba, benci akan hamba itu, nescaya Allah timpakan kepada hamba itu ujian, bala. Wasajjahu 'alaihi tajja, fa idza da'al 'abdu qala ya rabbah. Bila seorang duduk dalam ujian lalu dia angkat tangan baca doa, ya Allah, selesaikan COVID-19 cepat-cepat, saya nak kembali hidup seperti sebelum tu yang dalam keadaan aman. Simbang duduk tak syok cerita kat orang masalah tamu, masalah ni nak pergi jalan mana, jumpa roadblock, nak masuk supermarket nak kena cek suhu, tak pakai mask kena denda. Kita bimbang lah, kena bimbang. Kita cerita ke orang masalah kita hadapi, apakah ianya menafikan kesabaran yang perlu kita miliki? Ulama kata tidak menafikan. Kerana Nabi Ayub AS cerita, an Rabbi anni massani yadur, dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Anni massani yadur, sesungguhnya aku ditimpa kemudaratan. Nabi Ayub kata, tapi dia tetap orang yang tekak menceritakan kepada orang satu benda tak salah. Dia dipuji oleh Allah dengan menyatakan dalam surah Sad ayat 44, Allah sebut, inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar.
Imam Ibrahim Al-Khawas kata rahimahullah, as-sabru huwa as-sabatu 'ala al-kitab was sunnah. Sabar yang sebenar apabila seorang itu istiqamah, tetap pendirian dalam berpegang dengan Quran dan sunnah. Jadi bila kita menghadapi ujian, kita dituntut berdoa. Ya Rabbah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, nak doa sekian. Minta hilang sekian. Allah jawab setiap kali kita baca doa, labbaika ya abdi. Aku menyahut seruanmu wahai hamba-Ku. Kita minta COVID-19 selesai segera. Allah makbul doa kita. Allah akan selesaikan COVID ini. Tapi bila bukan masa kita, masa dia. Masa kita nak lalai, masa dia ikut dia. Setiap kali kamu doa untuk hilang ujian balapetaka yang kamu baca, Allah jawab, labbaika ya abdi, la tas'aluni syai'an illa a'taituka. Aku menyahut seruanmu, doamu itu aku dengar, aku makbul apa yang kamu minta. Setiap kamu baca doa masa kamu duduk dalam musibah tu, semua tu aku makbul doa kamu. Minta aku bagi, tak minta aku bagi. Tapi bagi bila imma an u'ajjilahu laka, sama ada aku bagi segera. Minta terus bagi. Kita demam, sakit kepala, minta makan ubat, minta lega terus hilang sakit kepala. Kita minta murah rezeki terus jadi kaya. Kita minta anak yang ramai, dapat anak ramai. Kita minta anak yang baik, dapat. Kita minta sesuatu, Allah bagi lala tu. Cara kedua bagi lagu mana? Wa imma an addakhirahu laka, sama ada aku simpan akan pemberian itu untuk kamu juga. Simpan masih dah tak bagilah. Mungkin bagi petang ni, mungkin bagi pagi esok, mungkin bagi minggu depan, mungkin bagi 10 tahun lagi, mungkin tak bagi 10 tahun lagi, bagi di dalam syurga. Tak bagi, mesti bagi. Hak paling baik bagi dalam syurga. Jadi jangan kita putus asa dan sedih apabila kita duduk dalam ujian, kita minta ujian itu diselesaikan dengan cepat, tiba-tiba tak selesai, kerana setiap kali kita baca doa dapat pahala banyak, dan setiap kali kita baca doa Allah pasti mustajab. Kalau doa tu cukup syarat baca doa bagi mustajab, jangan terlibat dengan yang haram. Kulu minat tayyibat wa amalu salihat. Ada seorang hamba Allah yang bermusafir, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan haram, dia berdoa macam mana nak mustajab? Dalil jelas menyatakan atiq tu'matak tustajab da'watuk. Ya Sa'du, wahai Sa'ad, Nabi SAW sabda kepada Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Sa'du atiq tu'matak tustajab da'watuk. Wahai Sa'ad, perbaguskan makananmu, perhalalkan makananmu, pasti doa kamu mustajab. Ada satu kitab berjudul Ad-Da'watul Mujabah, atau Mujabud Doa, golongan-golongan yang dimakbulkan doa. Cerita orang-orang yang doa dapat. Salah seorang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pasal apa doa dia cepat mustajab? Kerana sumber rezekinya halal. Sumber rezeki haram, tolak doa ditolak. Duk terima rasuah, zakat, tahu keluar, balas duit orang, makan curi, ini doa tak akan dimustajabkan. Kerana kamu cari rezeki haram. Nak doa Allah makbul terus, rezeki yang halal. Duk makan makanan yang bahannya haram, duk cari duit cara haram, doa tak mustajab. Duit dia dapat melalui riba, duit dia dapat melalui rasuah, duit dia dapat melalui curi hak orang, duit dia dapat melalui hutang tak sengaja, mampu bayar tapi sengaja tak mau bayar. Duit dia dapat melalui duit zakat yang patut dikeluarkan kepada asnaf, tapi dia simpan tak tahu keluar, dia balas kat dia. Orang yang mencari rezeki dari sumber yang haram, doanya ditolak. Oh, rezeki saya cari cara halal, doa saya mesti mustajab. Cuma mustajab tu sama ada Allah bagi terus kalau kita minta, atau Allah tahu bagi lepas pada dia. Lepas pada tu bila serah pada dia. Kerja kita hari-hari baca doa, kerja kita hari-hari munajat. Ada orang baca Yasin hari-hari, ada orang baca doa hari-hari supaya segera hilang. Duk tak hilang juga, tapi kita jangan putus asa. Kerana hadis ini janji, setiap kali kamu baca doa dengan sebab kamu duduk dalam musibah, pasti aku bagi apa kamu minta.
Cuma cara bagi dua benda, dua cara. Cara dia bagi lah atau bagi akan datang. Akan datang tu serah pada dia. Mungkin esok, mungkin 10 tahun lagi, mungkin di akhirat kelak. Tang bagi mesti bagi. Kerana Allah janji dalam Quran surah apa? Surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, doalah ke aku pasti mustajab ke kamu. Mustajab itu sama ada dia bagi sekarang masa kita minta, minta sudah dapat, atau bagi akan datang. Jadi kita menghadapi 4 keadaan ini di mana-mana. Keadaan pertama duduk dalam nikmat, tuntutan Allah supaya kita syukur. Hal kedua duduk dalam sabar, duduk dalam musibah, tuntutan Allah supaya kita sabar. Yang ketiga duduk dalam taat, tuntutan Allah supaya kita melihat ketaatan itu anugerah Allah, bukan hak kita. Nabi Sulaiman AS dapat mukjizat, dapat kehebatan. Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini sebahagian daripada limpah kurnia Allah ke aku untuk menguji aku sama ada aku nak syukur ataupun kufur. Duduk dalam taat, melihat ini adalah anugerah Allah. Kalau kita tak berasa hak Allah bagi, kita berasa hak kita, kita akan belagak. Sombong dan angkuh pasal kita berasa hak kita. Rajin hak kita, cerdik hak kita, kaya hak kita, pangkat besar hak kita. Duk berasa kelebihan tu hak kita, lingkup orang tu. Iblis pun kata hak dia, maka lingkuplah Iblis. Iblis kata, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Bila kita merasa kita lebih baik daripada orang lain, kita merasa tu hak kita, jahanam kita. Aku lebih kaya pada hang, aku lebih pandai pada hang, aku lebih segak pada hang, aku lebih kuat pada hang. Kadang kita tak kata kita perasan seorang-seorang nama dia wujud. Kadang kita kata bersembah hamba orang, kita duk nampak main pada kita kehebatan itu. Qarun kata kaya tu main pada dia. Qarun kata qala innama utituhu ala ilmin min indi, dalam surah Al-Qasas. Aku kaya ni mesti aku pandai cari duit. Hampa susah dia tak pandai macam aku. Dia mensandarkan kekayaan itu punca daripada kepakaran dia. Lingkup Qarun. Para anbiya mengajar kepada kita kelebihan kita dapat kena sandang daripada Allah, bahawa kita tak belagak. Nabi Yusuf AS dapat ilmu yang sekarang, ilmu yang lalu, ilmu yang akan datang. Boleh tafsir mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, hadza likuma mimma 'allamani rabbi, dalam surah Yusuf. Allah bagi ilmu kat aku ni, bukan aku. Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli rabbi, Allah bagi kelebihan kat aku, bukan aku. Bila kita nampak kelebihan kita, hak Allah yang bagi nak uji kita, maka kita jaga jangan sampai terlupa daratan, terlupa kepada diri sendiri. Jangan jadi seperti kacang lupakan kulit. Yang berjasa kepada kita guru kita, yang berjasa kepada kita mak ayah kita. Bila kita dapat pangkat besar lagi, kita lupa kat guru kita, lupa kat ayah kita, mak ayah kita. Tak doa kat guru kita, tak doa kat mak ayah kita. Kita seumpama kacang lupakan kulit. Kacang tu masa duduk dengan kulit tak berapa berharga. Lepas depa buang kulit, depa masak elok-elok buat kuah sate, tak pak kat istana raja. Kacang tu dimakan oleh raja dalam istana. Kulit atau gimana? Kulit tu sampah. Setelah dia jadi makanan yang berharga, dia tak tahu kat kulit. Yang dulu kulit jaga dia daripada semut makan. Masa dia sebelum masuk dalam kuah sate. Jadi kita akan jadi lingkup apabila kita merasa kelebihan tu hak kita. Maka disebut oleh Imam Abu Abbas Mursi rahimahullah, dia kata fa iza kunta fi ta'ati fa muqtadal haqq minka syuhudul minnati wal fadli min Allah. Apabila kamu duduk dalam ketaatan kepada Allah, hendaklah kamu lihat ketaatan itu minnah, anugerah, wal fadl, dan kelebihan yang Allah bagi kepada kamu, bukan hak kamu. Dan bila kamu duduk dalam dosa, fa muqtadal haqq minka asyukr, at-taubah wal istighfar. Bila kamu terjerumus ke dalam dosa, kamu sedar, kamu
sedang terjerumus ke dalam dosa, tunjukkan Allah segera bertaubat dan beristighfar, kembali ke jalan yang benar. Inilah 4 keadaan yang kita tak boleh nafi. 2 daripada itu ada kat kita sepanjang masa. Nombor 1 dan nombor 2 sama ada 2 nombor 1 tu nombor 2. Nikmat. Saya kemarin dulu musibah kaitan puasa, kemarin nikmat. Orang bagi anugerah. Maka disebutkan oleh ulama bahawasanya kamu dapat nikmat, benda yang menyukakan kamu, tuntutan Allah, kamu kena syukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur pada Allah. Bila kamu duduk dalam musibah, kamu sabar. Kadang-kadang musibah itu Allah tukar kepada kebaikan. Jadi kita duduk dalam nikmat, syukur. Duduk dalam musibah, sabar. Sabar saja tak cukup, sabar dan berusaha. Kita kawal diri daripada ditimpa musibah semakin berat. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah baik daripada berubat. Dan kita jaga ibadat, kita jauhi dosa, kita berdoa. 3 ni kena ada kat kita sepanjang Covid kita hadapi lah ni. 1, kita jauhi dosa. Yang kedua, kita jaga ibadat. Ni dah boleh pergi masjid dah ni. Pergi masjid ke akhirat. Yang ketiga, kita baca doa. Yang keempat, kita berusaha dengan usaha yang diajar. Kita ikut patuhi SOP. Kita jaga seperti mana yang diajak kepada kita. 3-4 perkara yang kita lakukan, kita duduk dalam musibah, tetapi musibah kita bertukar menjadi pahala yang banyak. Sebagaimana orang menelan ubat yang pahit, di sebalik ubat yang pahit itu bertukar menjadi kesembuhan yang berterusan. Jadi orang yang makan ubat pahit, dia gagah makan juga, dia tak tinggal. Orang yang terpaksa pantang, dia gagah pantang juga, dia tak lengang pantang itu kerana dia nampak di sebalik makan ubat yang tak sedap itu, di sebalik dia pantang yang dia tak suka itu, ada harapan kepada kesembuhan. Maka kita tak suka kepada suasana yang menyusahkan kita. Kesembuhan daripada dosa kita sedang dibersihkan oleh Allah. Allah sedang mencuci dosa kita, menambah pahala, mengangkat darjat. Dan Allah sediakan nikmat yang besar kepada orang yang mengisi kehidupan dia dengan kesabaran di dalam 3 perkara. Dalam buat taat, sabar dalam mengawal diri daripada terlibat dengan dosa, sabar menghadapi benda-benda kita tak suka. Penyakit kita tak suka, susah hati kita tak suka, kawan yang buat perangai buruk kita tak suka, jiran sekeliling kita tak suka. Semua benda kita tak suka itu kita bersabar. Allah janji dalam ayat 10 surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah Ta'ala bagi pahala secara sempurna kepada orang sabar, tak terhitung. Tadi kata sahnya 7.5 ya. Jadi hadis kita baca pagi ini mengajar kepada kita duduk dalam suasana kita tak suka, baca doa hari-hari siang malam. Doa itu Allah dengar dan Allah kata aku mustajab. Setiap kali kau baca doa, cuma aku bagi hak kau minta tu sama ada segera atau akan datang. Akan datang tu serah pada Allah bila. Kita baca doa, minta ya Allah hilangkan Covid secepat mungkin. Hindar kita daripada bala, hindar kita daripada penyakit sopak, penyakit juzam, penyakit gila, daripada segala penyakit yang kronik masuk itu Covid-19. Baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami min sayyi'il asqam. Hari-hari baca supaya kita tak kena penyakit itu dan hak kena cepat sembuh. Orang yang dah mati disebabkan penyakit itu dan sebagainya, kita doa Allah rahmati mereka. Orang yang sedang sakit, kita minta kepada Allah sembuhkan dengan segera. Orang yang bertukus lumus membantu pesakit, doktor, misi, pegawai kerajaan, kita doa Allah bagi kat mereka ketabahan dan kesabaran dan pahala yang besar. Karena mereka duduk dalam susah daripada sebelum ni dalam bertugas. Hak tak kenal macam kita ni, minta bagi sihat.
Doa banyak-banyak kat kita, kat orang lain. Hak dah mati minta bagi keampunan dan rahmat masuk syurga. Hak sakit minta bagi sembuh segera. Hak teruk bekerja minta Allah bagi ketabahan dan kesabaran dan kekuatan serta pahala yang banyak. Semua tu main pahala kat kita. Yang jadi masalah kita dekat dalam kelima orang. Kita kutuklah WhatsApp, kutuk kerajaan, kutuk rakyat, kutuk kono hari-hari tension dengan suasana kelinga orang. Balik rumah kelinga bini dengan anak, luar rumah kelinga kawan dan geruk. Lepas tu kutuk kerajaan, kutuk penjara, ada kutuk orang duk serabut. Tang semayang jemaah, masjid dah buka, dia banyak tu juga. Lepas itu masjid tak buka, kita hentam orang suruh buka. Bila buka kita tak pergi pun. Dibuka masjid bila semayang Jumaat 100 orang, semayang Jumaat 100 orang. Semayang Jumaat alhamdulillah lebih dari 100. Semayang Jumaat tak sampai 100 ya. Jadi yang penting kita menghadapi musibah, kita kena sedar musibah ni ujian Allah. Yang pertama kita jauhi dosa. Karena dosa tu kalau tak tinggal, musibah tu bukan itu, apa teruk lagi ada. Hentikan program dosa dan maksiat. Yang kedua, tingkatkan ibadat. Kalau dulu malas sembahyang jemaah, jaga sembahyang jemaah. Kalau dulu sembahyang sayuk, sembahyang awal waktu. Kalau dulu malas sembahyang sunat, tambah dengan sunat. Kalau dulu tak dah sembahyang qiyamul lail, bangun sembahyang tahajud. Sembahyang hajat. Yang ketiga, kita jaga mengikut usaha zahir dunia yang diajar, patuhi SOP dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Yang keempat, doa hari-hari, siang malam. Pasti Allah makbul. Cuma cara dia bagi dua jenis. Sama ada lala tu kita minta, lala tu kita dapat, atau dia tak bagi lala, dia bagi akan datang. Akan datang tu dua, sama ada di dunia ataupun dalam syurga. Tang bagi mesti bagi. Hadis kata, la tas'aluni syai'an illa a'taituka imma an u'ajjilahu laka wa imma an addakhirahu laka. Kamu tak berdoa ke aku minta sesuatu melainkan pasti aku bagi apa yang kamu minta. Bagi itu sama ada aku bagi segera ya lalani, atau aku bagi akan datang aku simpan nak bagi lepas ni. Hak simpan tu kita tak tahu lah. Tang kita doa, kita doa. Simpan tu mungkin esok, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun lagi. Mungkin tak bagi terus di dunia, tapi dalam syurga kita terima banyak pahala nikmat disebabkan doa kita siang malam ketika kita hidup masa hidup dulu. Panjang pula subuh yang tadi kata saatnya. Kita berhenti tangan dulu. Saja kita sambung pukul 9 pula secara online sampai 10.30. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.